KPM menetapkan supaya pembukaan semula sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam dilaksanakan secara berperingkat. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 serta murid kelas peralihan akan kembali ke sekolah bermula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Untuk sekolah rendah pula, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Bagaimana pula dengan kemasukan murid tingkatan 6 semester 1 tahun 2020? Untuk makluman, keputusan penawaran kemasukan calon lepasan SPM 2019 ke tingkatan 6 semester 1 tahun 2020 boleh disemak mulai hari ini melalui portal KPM. Murid akan mendaftar pada hari Rabu 15 Julai 2020. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Semua aktiviti sekolah dibenarkan apabila sesi persekolahan dibuka semula nanti kecuali sukan, kurikulum bersemuka dan perimpunan serta program yang membabitkan himpunan ramai guru dan juga murid. Dan makluman SOP pembukaan semula ekonomi bagi sektor pendidikan yang dikongsi Jabatan Perdana Menteri JPM turut menetapkan individu ataupun pelajar kaki tangan dengan bacaan suhu badan lebih 37.5 Celsius serta menunjukkan simptom-simptom seperti sakit tekak, batuk, susah bernafas tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai SOP dan normal baharu sesi pembukaan sekolah ini sudah bersedia di talian Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan. Prof, pertama sekali, adakah melihat kepada SOP dinyatakan ini, adakah pada pandangan Prof dan mungkin hasil daripada sesi libat urus bersama dengan PIBGN, adakah SOP ini mencukupi untuk melindungi para pelajar, tenaga kerja dan juga kaki tangan sekolah daripada jangkitan penyakit berjangkit? Terlebih dahulu saya bagi pihak Wakil Negara Malaysia dan Ibu Bapa dan Penjaga mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada pihak Kementerian Pendidikan, pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara dapat mewujudkan garis panduan atau SOP yang setebal 30 muka aman itu. Saya percaya apa yang telah disediakan itu buat masa ini tentunya memadai. Yang penting ialah pelaksanaan dan ibu bapa, warga pendidik dan pihak murid-murid memahaminya dan menghayati dan melaksananya. Kita harapkan bahawa semua pihak, utamanya ibu bapa, penjaga, guru-guru
dan murid-murid mempunyai sikap yang terbuka. Dan saya percaya kerana mereka semuanya mengharapkan memang nak balik sekolah. Tapi dengan niat dasar yang telah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, mana yang diberi keutamaan kepada pelajar-pelajar senior yang menghadapi peperiksaan dahulu masuk sekolah, dan kemudian baru harapkan akan berlaku secara berperingkat-peringkat pelajar-pelajar yang lain. Dan ini mengambil masa, saya percaya. Ini ada kebaikannya kerana mungkin disebabkan tentu kita tidak mahukan terlalu ramai berhimpun masuk dalam kelas nanti. Jadi kita mulakan peringkat demi peringkat dan dipastikan pelaksanaan SOP yang disediakan atau garis panduan yang disediakan ini dapat kita patuhi. Kerana yang penting ialah kita nak wujudkan suasana yang selamat dan sihat dan harmonis untuk semua, dan tidak ada rasa ragu-ragu soal kesihatan kita, dan kita dapat menjaga, mengawal apa yang kita istilahkan pada kita jaga kita. Jadi dalam hal ini semua warga pendidik termasuk guru, ibu bapa, penjaga dan murid-murid atau pelajar dan komuniti setempat menjaga keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan masing-masing supaya kita dapat menikmati pendidikan yang sempurna nanti. Prof, jadi ya. Prof, dalam masa sama Prof, kita lihat SOP normal baharu pembukaan sekolah ini hanya melibatkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan mengambil peperiksaan pada tahun hadapan. Kerana peperiksaan SPM dan STPM juga telah ditangguhkan ke tahun hadapan. Tetapi dalam masa sama, apabila dengan adanya SOP penjarakan di dalam kelas, adakah ini akan mengganggu proses pembelajaran dan juga tenaga kerja? Kerana kita serba maklum apabila contohnya dalam suatu kelas itu ada 30 orang murid, tapi apabila dengan penjarakan sosial dengan normal baharu ini, jumlah pelajar dalam kelas juga mungkin dikurangkan lebih daripada separuh, dan ini juga bermakna memerlukan tenaga pengajar lebih daripada seorang. Dulu satu orang guru boleh mengajar 30 orang murid dalam kelas contohnya. Sekarang ini bila sudah kelas tu dikurangkan kapasitinya dan mungkin terpaksa buka 2 hingga 3 kelas, bagaimana tenaga pengajar boleh memastikan bahawa tidak ada pelajar-pelajar yang tertinggal dan mereka ini tidak ketandusan tenaga pengajar? Kerana kita juga sebut maklum bahawa ada guru-guru yang mempunyai pengkhususan mata pelajaran yang diajar. Saya melihat bahawa kita sudah pun memperkenalkan pembelajaran PDP dalam atas talian. Jadi dan ada juga cara-cara kaedah pendidikan melalui TV, radio dan juga e-learning yang telah diperkenalkan dan dah dimanfaatkan. Mungkin ini ada hikmahnya. Sebab itu barangkali dikendaki bahawa sebahagian pelajar saja yang hadir buat permulaan ini, dan dipastikan bahawa dalam kelas tidak itu ramai. Jadi bermakna kita ada kemungkinan sebahagian daripada mereka mungkin akan hadir ke sekolah mengikut giliran. Macam sekarang ini pun PKP B, bahawa kalau datang ke tempat kerja, mungkin tidak semua yang boleh hadir dapat kerja, yang lelaki kerja di rumah. Mungkin kaedah yang sama. Sebahagian pelajar datang ke sekolah dan sebahagian mungkin membuat pembelajaran PNP-nya di rumah. Jadi ini secara bergiliran boleh melaksanakan berteruskan. Yang perlu dipantau ialah bahawa kurikulum yang kita nak hebahkan kepada pelajar itu mestilah yang bermutu dan mencakupi kurikulum standard yang kita nak hebahkan pada keadaan sekolah biasa. Prof, bagaimana pula ibu bapa boleh membantu memainkan peranan mereka dalam menjayakan SOP ini? Kerana mungkin ini sudah pastinya tidak boleh pihak guru ataupun cikgu-cikgu di sekolah tidak boleh bersendirian. Ya, betul. Macam juga peringkat awal dahulu ataupun juga dalam pengenalan awal tentang persekolahan anak-anak.
ibu bapa sebenarnya guru utama atau guru pertama kepada murid-murid. Jadi dalam hal ini kita sekarang ni saya rasa ramai antara ibu bapa kita menerima hakikatnya bahawa ibu bapa perlu memahami situasi dan membantu. Membantu misalnya dalam hal pertama memberi persekitaran yang kondusif, yang dapat belajar kepada anak-anak tu. Janganlah misalnya katalah kita dengan cuba sebaik-baik mungkin menyediakan peralatan, perkakasan dan juga apa yang diperlukan dalam kaedah mengajar di rumah. Kalau bukan menerusi pembelajaran atas talian, juga mungkin pembelajaran seperti biasa tapi di rumah. Dan mungkin mengikut jadual yang ditentukan oleh pihak sekolah. Saya percaya ini boleh dilakukan dan dipastikan bahawa ibu bapa pada waktu anak-anak nak belajar itu perlu memberi persekitaran yang baik supaya anak-anak tadi boleh menumpu pada pelajaran-pelajaran sebenarnya. Tentu murid-murid tak sabar nak ke sekolah kan? Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa SOP atau peraturan yang kita kena patuhi sebelum kita ke sekolah. Jom. Masuk saja kawasan sekolah, murid-murid akan jumpa dengan checkpoint pertama iaitu saringan suhu badan harian. Di sini suhu badan akan diukur dan murid akan catatkan suhu badan tersebut ke dalam buku rekod harian. Pastikan suhu badan tidak melebihi 37.5. Cuci tangan anda dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 7 langkah mencuci tangan yang betul. Dan seterusnya bergerak ke kelas mengikut arah hana panah yang disediakan. Bagi murid yang bergejala dan menunjukkan suhu badan melebihi 37.5, guru akan mencadangkan anda supaya balik ke rumah dengan waris. Sekolah juga menyediakan bilik isolasi sebagai alternatif kepada pelajar yang sakit di sekolah. Teruskan bergerak ke kelas dengan menggunakan arah hana panah yang disediakan. Ingat ya, jalan dalam keadaan yang berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan rakan anda. Jangan malu bertanya dengan guru bertugas supaya anda tak sesat jalan. Maklumlah, lama tak datang sekolah. Terus kekalkan penjarakan sosial 1 meter sekurang-kurangnya. Dah sampai ke kelas, pastikan nama anda berada dalam senarai yang disediakan. Kena pasti meja dan kerusi anda serta duduk dengan tertib. Jangan bimbang, semua tempat sudah dilabelkan. Memakai penutup muka adalah tidak diwajibkan, tetapi sekolah amat menggalakkan jika anda nak pakai. Jika mahu ke tandas, dapatkan pas kedua daripada guru yang bertugas. Keluar dengan menggunakan pintu kedua serta ikut anak panah yang disediakan. Sangkulkan pas keluar anda sebagai tanda ada seorang pelajar di dalam tandas. Hanya 4 orang yang dibenarkan pada sesuatu masa. Selesai urusan anda, jangan lupa ambil semula pas keluar dan kembali ke kelas dengan gembira. Ingat ya murid-murid, setiap kali keluar daripada kelas, anda haruslah menggunakan pintu keluar dan mengikut anak panah seperti yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jika mahu ke makmal, terus ikut arah anak panah yang disediakan dan pastikan beratur terlebih dahulu di luar makmal sebelum dibenarkan oleh guru untuk masuk ke dalam. Jika mahu ke kantin pula,
arah anak panah yang disediakan dari arah yang berbeza serta ikut laluan seperti yang telah ditentukan. Awas, hanya seorang pelajar saja dibenarkan duduk. Okey, teruskan mengikut arah anak panah yang disediakan serta beratur dalam kotak yang telah disediakan di hadapan kaunter makanan. Jangan bimbang, pihak sekolah telah berurusan dengan pihak kantin supaya menyediakan makanan yang mencukupi. Selesai dapatkan makanan anda, terus bergerak ke kelas untuk makan di sana. Ini pula laluan untuk balik daripada sekolah. Bagi murid yang menggunakan motosikal boleh bergerak ke kanan, manakala yang berjalan kaki bolehlah bergerak ke kiri dan terus menuju ke pintu pagar sekolah untuk balik ke rumah. Yang bermotosikal juga haruslah bergerak meninggalkan sekolah dengan kadar yang segera. Selamat kembali ke sekolah. Sila patuhi SOP Kementerian Pendidikan Malaysia. #KitaJagaKita. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Tentu murid-murid tak sabar nak ke sekolah kan? Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa SOP atau peraturan yang kita kena patuhi sebelum kita ke sekolah. Jom. Masuk saja kawasan sekolah, murid-murid akan jumpa dengan checkpoint pertama iaitu saringan suhu badan harian. Di sini suhu badan akan diukur dan murid akan catatkan suhu badan tersebut ke dalam buku rekod harian. Pastikan suhu badan tidak melebihi 37.5. Cuci tangan anda dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 7 langkah mencuci tangan yang betul. Dan seterusnya bergerak ke kelas mengikut arah anak panah yang disediakan. Bagi murid yang bergejala dan menunjukkan suhu badan melebihi 37.5, guru akan mencadangkan anda supaya balik ke rumah dengan waris. Sekolah juga menyediakan bilik isolasi sebagai alternatif kepada pelajar yang sakit di sekolah. Teruskan bergerak ke kelas dengan menggunakan arah anak panah yang disediakan. Ingat ya, jalan dalam keadaan yang berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan rakan anda. Jangan malu bertanya dengan guru bertugas supaya anda tak sesat jalan. Maklumlah, lama tak datang sekolah. Terus kekalkan penjarakan sosial 1 meter sekurang-kurangnya.
Sampai ke kelas, pastikan nama anda berada dalam senarai yang disediakan. Kena pasti meja dan kerusi anda serta duduk dengan tertib. Jangan bimbang, semua tempat sudah dilabelkan. Memakai penutup muka adalah tidak diwajibkan, tetapi sekolah amat menggalakkan jika anda nak pakai. Jika mahu ke tandas, dapatkan pas keluar daripada guru yang bertugas. Keluar dengan menggunakan pintu kedua serta ikut anak panah yang disediakan. Sangkulkan pas keluar anda sebagai tanda ada seorang pelajar di dalam tandas. Hanya 4 orang yang dibenarkan pada sesuatu masa. Selesai urusan anda, jangan lupa ambil semula pas keluar dan kembali ke kelas dengan gembira. Ingat ya murid-murid, setiap kali keluar daripada kelas, anda haruslah menggunakan pintu keluar dan mengikut anak panah seperti yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jika mahu ke makmal, terus ikut arah anak panah yang disediakan dan pastikan beratur terlebih dahulu di luar makmal sebelum dibenarkan oleh guru untuk masuk ke dalam. Jika mahu ke kantin pula, arah anak panah yang disediakan dari arah yang berbeza serta ikut laluan seperti yang telah ditentukan. Awas, hanya seorang pelajar saja dibenarkan duduk. Okey, teruskan mengikut arah anak panah yang disediakan serta beratur dalam kotak yang telah disediakan di hadapan kaunter makanan. Jangan bimbang, pihak sekolah telah berurusan dengan pihak kantin supaya menyediakan makanan yang mencukupi. Selesai dapatkan makanan anda, terus bergerak ke kelas untuk makan di sana. Ini pula laluan untuk balik daripada sekolah. Bagi murid yang menggunakan motosikal, boleh bergerak ke kanan, manakala yang berjalan kaki bolehlah bergerak ke kiri dan terus menuju ke pintu pagar sekolah untuk balik ke rumah. Yang bermotosikal juga haruslah bergerak meninggalkan sekolah dengan kadar yang segera. Selamat kembali ke sekolah. Sila patuhi SOP Kementerian Pendidikan Malaysia. #KitaJadiKita. KPM menetapkan supaya pembukaan semula sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam dilaksanakan secara berperingkat. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 serta murid kelas peralihan akan kembali ke sekolah bermula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Untuk sekolah rendah pula, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Bagaimana pula dengan kemasukan murid tingkatan 6 semester 1 tahun 2020? Untuk makluman, keputusan penawaran kemasukan calon lepasan SPM 2019 ke tingkatan 6 semester 1 tahun 2020 boleh disemak mulai hari ini melalui portal KPM. Murid akan mendaftar pada hari Rabu 15 Julai 2020. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan
sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Semua aktiviti sekolah dibenarkan apabila sesi persekolahan dibuka semula nanti kecuali sukan, kurikulum bersemuka dan perimpunan serta program yang membabitkan himpunan ramai guru dan juga murid. Dan makluman SOP pembukaan semula ekonomi bagi sektor pendidikan yang dikongsi Jabatan Perdana Menteri JPM turut menetapkan individu ataupun pelajar kaki tangan dengan bacaan suhu badan lebih 37.5 Celsius serta menunjukkan simptom-simptom seperti sakit tekak, batuk, susah bernafas tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai SOP dan normal baharu sesi pembukaan sekolah ini sudah bersedia di talian Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan. Prof, pertama sekali, adakah melihat kepada SOP dinyatakan ini, adakah pada pandangan Prof dan mungkin hasil daripada sesi libat urus bersama dengan PIBGN, adakah SOP ini mencukupi untuk melindungi para pelajar, tenaga kerja dan juga kaki tangan sekolah daripada jangkitan penyakit berjangkit? Terlebih dahulu saya bagi pihak Wakil Negara Malaysia dan Ibu Bapa dan Penjaga mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada pihak Kementerian Pendidikan, pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara dapat mewujudkan garis panduan atau SOP yang setebal 30 muka taman itu. Saya percaya apa yang telah disediakan itu buat masa ini tentunya memadai. Yang penting ialah pelaksanaan dan ibu bapa, warga pendidik dan pihak murid-murid memahaminya dan menghayati dan melaksananya. Kita harapkan bahawa semua pihak, utamanya ibu bapa, penjaga, guru-guru dan murid-murid mempunyai sikap yang terbuka. Dan saya percaya kerana mereka semuanya mengharapkan memang nak balik sekolah. Tapi dengan niat dasar yang telah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, mana yang diberi keutamaan kepada pelajar-pelajar senior yang menghadapi peperiksaan dahulu masuk sekolah, dan kemudian baru harapkan akan berlaku secara berperingkat-peringkat pelajar-pelajar yang lain. Dan ini mengambil masa, saya percaya. Ini ada kebaikannya kerana mungkin disebabkan tentu kita tidak mahukan terlalu ramai berhimpun masuk dalam kelas nanti. Jadi kita mulakan peringkat demi peringkat dan dipastikan pelaksanaan SOP yang disediakan atau garis panduan yang disediakan ini dapat kita patuhi. Kerana yang penting ialah kita nak wujudkan suasana yang selamat dan sihat dan harmonis untuk semua dan tidak ada rasa ragu-ragu soal kesihatan kita dan kita dapat menjaga, mengawal apa yang kita istilahkan pada kita jaga kita. Jadi dalam hal ini, semua warga pendidik, termasuk guru, ibu bapa, penjaga dan murid-murid atau pelajar dan komuniti setempat menjaga keharmonian, keselamatan dan kesejahteraan
masing-masing supaya kita dapat menikmati pendidikan yang sempurna nanti. Prof, Jadi, ya. Prof, dalam masa sama Prof, kita lihat SOP normal baharu pembukaan sekolah ini hanya melibatkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan mengambil peperiksaan pada tahun hadapan. Kerana peperiksaan SPM dan STPM juga telah ditangguhkan ke tahun hadapan. Tetapi dalam masa sama, apabila dengan adanya SOP penjarakan di dalam kelas, adakah ini akan mengganggu proses pembelajaran dan juga tenaga kerja? Kerana kita serba maklum apabila contohnya dalam suatu kelas itu ada 30 orang murid, tapi apabila dengan penjarakan sosial dengan normal baharu ini, jumlah pelajar dalam kelas juga mungkin dikurangkan lebih daripada separuh. Dan ini juga bermakna memerlukan tenaga pengajar lebih daripada seorang. Dulu satu orang guru boleh mengajar 30 orang murid dalam kelas contohnya. Sekarang ini bila sudah kelas tu dikurangkan kapasitinya dan mungkin terpaksa buka 2 hingga 3 kelas, bagaimana tenaga pengajar boleh memastikan bahawa tidak ada pelajar-pelajar yang tertinggal dan mereka ini tidak ketandusan tenaga pengajar? Kerana kita juga sebut maklum bahawa ada guru-guru yang mempunyai pengkhususan mata pelajaran yang diajar. Saya melihat bahawa kita sudah pun memperkenalkan pembelajaran PDP dalam talian, atas talian. Jadi dan ada juga cara-cara kaedah pendidikan melalui TV, radio dan juga e-learning yang telah diperkenalkan dan dah dimanfaatkan. Mungkin ini ada hikmahnya. Sebab itu barangkali dikendaki bahawa sebahagian pelajar sahaja yang hadir buat permulaan ini dan dipastikan bahawa dalam kelas tidak itu ramai. Jadi bermakna kita ada kemungkinan sebahagian daripada mereka mungkin akan hadir ke sekolah mengikut giliran. Macam sekarang ini pun PKP B, bahawa kalau datang ke tempat kerja, mungkin tidak semua yang boleh hadir tempat kerja, yang lelaki kerja di rumah. Mungkin kaedah yang sama. Sebahagian pelajar datang ke sekolah dan sebahagian mungkin membuat pembelajaran PNP-nya di rumah. Jadi ini secara bergiliran boleh melaksanakan berteruskan. Yang perlu dipantau ialah bahawa kurikulum yang kita nak hebahkan kepada pelajar itu mestilah yang bermutu dan mencakupi kurikulum standard yang kita nak hebahkan pada keadaan sekolah biasa. Prof, bagaimana pula ibu bapa boleh membantu memainkan peranan mereka dalam menjayakan SOP ini? Kerana mungkin ini sudah pastinya tidak boleh pihak guru ataupun cikgu-cikgu di sekolah tidak boleh bersendirian. Ya, betul. Ya, macam juga baik awal dahulu ataupun juga dalam pengenalan awal tentang persekolahan anak-anak. Ibu bapa sebenarnya guru utama atau guru pertama kepada murid-murid. Jadi dalam hal ini kita sekarang ni saya rasa ramai antara ibu bapa kita menerima hakikatnya bahawa ibu bapa perlu memahami situasi dan membantu. Membantu misalnya dalam hal pertama memberi persekitaran yang kondusif, yang dapat belajar kepada anak-anak tu. Janganlah misalnya katalah kita dengan cuba sebaik-baik mungkin menyediakan peralatan, perkakasan dan juga apa yang diperlukan dalam kaedah mengajar di rumah. Kalau bukan menerusi pembelajaran atas talian, juga mungkin pembelajaran seperti biasa tapi di rumah dan mungkin mengikut jadual yang ditentukan oleh pihak sekolah. Saya percaya ini boleh dilakukan dan dipastikan bahawa ibu bapa pada waktu anak-anak nak belajar itu perlu memberi persekitaran yang baik supaya anak-anak tadi boleh menumpu pada pelajaran-pelajaran sebenarnya.